Sesungguhnya segala amal perbuatan kita, segala tingkah laku kita, sama ada kita bercakap, sama ada kita buat, semuanya itu akan ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan juga akan disampaikan segala laporannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat baginda Nabi SAW, janganlah buat sesuatu perkara yang menyebabkan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sedih akan kelakuan kita. Kalau kita lihat di dalam Sahih Bukhari, bahkan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala juga menyebutkan di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin cerita bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum hidup dalam keadaan susah, yang mana ketika itu menyebabkan baginda Nabi SAW rasa sedih apabila melihat keadaan sebahagian sahabat yang sedih begitu. Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahawasanya satu hadis yang agak panjang yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Amr, iaitu Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, bahawasanya kami pernah berada di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba datanglah kepada kami suatu kaum yang seakan-akan telanjang, iaitu disebabkan kerana kain pada pakaian mereka tidak mencukupi. Mereka mengenakan pakaian berbulu, bergaris-garis, atau mengenakan baju kurung sambil menyandang pedang. Kebanyakan mereka daripada suku kaum Mudar, atau memang semuanya daripada suku kaum Mudar. Nabi SAW melihat keadaan tersebut, melihat keadaan mereka yang agak serba kekurangan, menyebabkan baginda Nabi SAW rasa dalam keadaan begitu sedih. Kemudian baginda Nabi kita SAW masuk ke dalam rumahnya, lalu keluar semula. Terus baginda menyuruh Bilal untuk melaungkan azan. Setelah mana Bilal selesai melaungkan azan dan juga beriqamah, lalu para sahabat dan juga baginda Nabi SAW mengerjakan solat bersama-sama. Kemudian baginda Nabi SAW bangun menyampaikan ucapan khutbah beliau. Lalu Nabi SAW menyebutkan satu ayat Quran, Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullah alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kamu semua daripada yang satu, iaitu daripada Nabi Adam alaihi salam, sampailah kepada ayat yang terakhir yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penjaga bagi kamu semua. Kemudian Nabi SAW melanjutkan khutbah baginda dengan membacakan ayat Quran seterusnya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai sekalian orang-orang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah seseorang itu memeriksa apa yang akan dikirimkan untuk dibawa bekal pada hari esoknya. Di saat itu, ketika mana baginda Nabi SAW menyebutkan, persiapkanlah apa yang kamu bakal bawa bekal untuk bertemu pada hari esoknya. Ketika itulah ada sahabat yang segera bersedekah dengan segala duit dinar mereka, ada yang bersedekah dengan duit dirham mereka, ada yang bersedekah dengan baju mereka, ada yang bersedekah dengan memberikan satu gantang gandum, ada yang memberikan sedekah dengan satu gantang kurma. Sampailah baginda Nabi SAW mengatakan, walau bisyaqqi tamratin, sedekahlah walaupun hanya sebahagian daripada sebiji kurma. Kemudian ada pula orang-orang Ansar, mereka tengok orang-orang muslimin yang lain turut bersedekah, timbul rasa semangat di kalangan mereka. Lalu mereka membawa satu bekas-bekas yang mana bekas tersebut besar sehingga tidak mampu untuk mengangkatnya. Kemudian apabila Nabi SAW melihat ada sahabat yang bersedekah dengan bajunya, ada yang bersedekah dengan segantang gandum, ada yang bersedekah dengan segantang kurma, kemudian Nabi SAW melanjutkan, walau bisyiqqi tamratin, sedekahlah walaupun hanya dengan sebahagian daripada sebiji kurma sahaja. Ketika itu kelihatan orang-orang Ansar, mereka ini mengusung satu bekas yang sangat besar sehingga kelihatan
tidak mampu lagi dipikul, maka ramailah sahabat-sahabat yang lain datang memberikan bantuan apabila melihat keadaan daripada kaum Mudhar tersebut. Mereka dalam keadaan susah, mereka memberikan bantuan, mereka memberikan pakaian, mereka memberikan makanan untuk menggembirakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan itu dilihat oleh baginda Nabi SAW yang sahabat berpusu-pusu, bersemangat untuk membantu saudara seislamnya yang lain, sehingga menyebabkan baginda Nabi SAW rasa seronok dengan apa yang dibuat oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah fa'amila biha ba'dahu kutiba lahu mislu ajri min amali biha wa la yanqusu min ujurihim syai'un." Dan Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang membuat satu sunnah dalam Islam berupa amalan yang baik, kemudian melihat keadaan itu, Nabi SAW merasa gembira dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian Nabi menyebutkan satu hadis, barang siapa yang membuat sunnah dalam Islam, sunnah yang berbentuk amalan yang baik, maka ia memperolehi pahala untuk dirinya sendiri dan juga pahala orang yang mengerjakan sesudahnya, tanpa dikurangi sedikit pun daripada pahala orang yang melakukannya tersebut. Dan barang siapa yang membuat sunnah dalam Islam berupa amalan yang buruk, maka ia memperolehi dosanya sendiri dan juga dosa orang yang mengerjakan itu, tanpa dikurangi sedikit pun dosa oleh orang yang dilakukan tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat menggembirakan hati orang Islam, bahkan dapat menggembirakan hati baginda Nabi SAW, kerana kita sentiasa menolong, melakukan amal ketaatan, saling membantu sesama Muslim.